Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innaka sami'un mujib. Amma ba'd. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, mengambil keberkatan daripada Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan sumber yang paling mulia. Mudah-mudahan dengannya Allah SWT memberikan kita kefahaman yang baik di antara Maghrib dan Isyak pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan dalam sesi perkongsian ilmu kita, Allah Ta'ala berikan kita kefahaman, Allah Ta'ala lembutkan hati kita dan memudahkan kita memahami setiap perkongsian ilmu kita pada malam ini, insyaAllah. Ila syarafan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, lagi saya kasih Tuan Pengurusi Masjid Bukit Gambir serta ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sambung perkongsian ilmu kita. Pada minggu yang sudah, tuan-tuan, pada minggu yang sudah, kita telah pun memahami bagaimana di dalam setiap ibadah yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita, dalam memaknai peri pentingnya di dalam Islam nak melaksanakan ibadat, peri pentingnya yang dikatakan ilmu itu. Dalam Islam, ilmu ni terlalu tinggi, tuan-tuan, dia punya nilai dia. Sebab apa? Ilmu ini adalah merupakan sebagai suatu penggerak, generator yang paling utama ni bagi kita mencapai maksud dalam kita berusaha untuk merubah kehidupan kita. Maknanya merubah kehidupan kita daripada ke arah yang lebih baik. Bukan tak baik, dah baik pun, alhamdulillah, syukur. Tetapi sebagai manusia, sebagai orang mukmin, kita kena sentiasa
upgrade kita punya amal ibadah kita ke arah yang lebih baik. Ini dia. Ini yang di antara maksudnya yang dikatakan bahawa ilmu itu sebagai penggerak utama. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasihi, kita ulang balik tuan-tuan. Yang lepas kita telah pun faham bagaimana dengan ilmu. Ini menjurus kepada ilmu-ilmu agama lah. Menjurus kepada ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu yang manusia pelajari? Siapa itu manusia? Kita lah. Kita ni manusia. Dengan ilmu yang kita dapat, dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu yang kita mahirkan, maka manusia dapat menyelesaikan banyak perkara. Antaranya perkara yang berkaitan dengan soal-soal peribadi. Tak mustahil tuan-tuan. Tidak ada manusia yang tidak terlepas daripada permasalahan yang berkaitan dengan soal-soal peribadi. Ada yang gagal menguruskan hal peribadi. Ada yang tak jumpa arah bagaimana nak menguruskan kehidupan peribadinya. Sebab apa? Antaranya ialah tidak ada ilmu. Sebab itu dikatakan bahawa manusia dapat menyelesaikan beberapa perkara yang menyangkut paut dengan kehidupan mereka. Antaranya yang pertamanya, dengan ilmu manusia dapat menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan peribadi. Jauh sikit, kita pergi lebih jauh sikit, bagaimana dengan ilmu kita dapat menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, hancur rumah tangga. Tak tahu apa rupa rumah tangga. Begitu juga dengan asbab adanya ilmu yang kita belajar. Itulah antara kelebihannya. Kita masih lagi dalam tajuk kelebihan-kelebihan ilmu, nilai-nilai ilmu. Dalam soal berketurunan, tadi dalam soal menguruskan hal-hal peribadi, dalam soal menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan. Kita buat sedikit perkongsian. Paling tidak pun saya tujukan perkataan ini untuk diri saya lah, sebagai satu ingatan. Untuk diri saya yang tak berapa nak tua ni. InsyaAllah. Begitu juga dalam soal berketurunan tuan-tuan. Kena ada ilmu. Orang-orang alim selalu berpesan, kita jangan pentingkan diri sendiri, menguruskan kehidupan hal yang berkaitan tentang soal peribadi. Rumah tangga kena uruskan. Ilmu kena ada. Nak berumah tangga sangat mudah. Orang buta boleh berumah tangga. Orang pekak boleh berumah tangga. Orang bisu boleh berumah tangga. Tetapi tentang soal menguruskan bagaimana untuk mewujudkan satu yang diistilahkan rumah tangga yang baik, yang aman, yang damai, yang harmoni, mesti kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita lihat, kita tengok, ada yang rumah tangga pagi menikah, akad ijab kabul, bukan besok, tengah hari dah bercerai. Tengah hari. Begitu juga dengan soal berketurunan. Orang alim selalu pesan, berketurunan ni tuan-tuan, kita kena ingat yang di belakang kita tu. Siapa yang di belakang kita? Yang berbin dan berbintikan kita tu. Di mana pun mereka berada, dia akan bawa kita. Nama kita dia bawa. Berbin dan berbintikan kita. Bagaimana kita nak menguruskan yang berbin dan berbintikan kita tu? Ni yang diistilahkan keturunan ni, berketurunan ni. Kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Begitu juga dalam soal aktiviti sosial kemasyarakatan, karya, hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan harian kita secara berjemaah di kampung-kampung, semua kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan,
kacau, berpecah belah, pecah hati, saling sindir menyindir. Percayalah akan berlaku perkara-perkara yang semacam ini. Mementingkan diri sendiri, tinggal jiran-jiran yang susah dan sebagainya. Saudara mara kadang-kadang tak bertegur siapa. Sebab apa? Dalam aktiviti bermasyarakat, dalam aktiviti bersosial ni, kita tak ada ilmu. Keluarga hancur, jangan ceritakan masyarakat, keluarga hancur. Begitu juga dalam soal ekonomi, ilmu sangat penting. Dalam soal apa lagi yang dikatakan tadbir urus negara, saya bukan nak cerita politik, tetapi dalam soal tadbir urus negara, kalaulah yang menguruskan itu bukan orang yang ahlinya, apalagi tidak ada ilmu, hancur. Negara boleh hancur, pemimpin boleh hancur. Yang lepas kita belajar kan, kalau pemimpin yang begini, apa akan jadi dengan masa depan negara. Secara umum lah, saya tak tujukan pada siapa-siapa. Begitu juga dalam soal pendidikan, memanglah sangat bersangkut paut dalam soal ilmu. Seperti mana yang lepas kita belajar, kita ambil cakna sikit, kita ambil pengetahuan sikit tuan-tuan. Di kalangan masyarakat kita ada yang membawa ajaran-ajaran yang bertentangan, ajaran yang pelik-pelik. Padahal kalau kita lihatlah aspek pendidikan ni di negeri kita lah, negeri kita, negeri Johor ni hebat. Pendidikan agama di negeri Johor sangat hebat sebenarnya. Saya bukan nak salahkan sistem ni sangat cantik, sangat bagus. Sentiasa dia akan upgrade sistem ni, pendidikan ni. Sentiasa akan ada panel-panel yang mengkaji tentang perkara yang berkaitan dengan kurikulum, apalagi peperiksaan dan sebagainya. Sangat cantik. Kita tak tahu di mana silapnya. Pendidikan kita tak boleh nafikan. Pendidikan agama di negeri Johor sangat dititik beratkan, sangat diutamakan. Dan saya rasa kalau di negeri Johor ni, negeri kita ni, tak ada anak-anak kita yang tertinggal lah, daripada sistem pendidikan sekolah agama. Cuma yang kita terkilan tu lah, apabila meningkat dewasa, apabila cuba mencari sesuatu kelainan yang konon-kononnya untuk mencari kelebihan-kelebihan, inilah dia. Apabila tidak dipandu dengan baik, mencari orang yang mengajar aliran itu, aliran ini, ajaran itu, ajaran ini, itu yang jadi hanyut, yang jadi sangkut, itu yang jadi masalah. Timbul bermacam-macam ajaran. Bermakna tuan-tuan, ilmu ini sebenarnya sangat penting. Sebab itu dalam soal bagaimana kita nak memaknai peri pentingnya ilmu ini, ini yang kita nak buat perkongsian. Banyak tuan-tuan. Jadi dalam Islam pun dikatakan bahawa ilmu pengetahuan adalah merupakan satu ukur tara yang jelas bagi membezakan seseorang dengan yang lain. Ini dia. Ilmu lah yang boleh membezakan di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Banyak kita boleh buktikan dengan ilmu ni. Contohnya kadang-kadang orang ilmu tak ada, sikap hormat tak ada, pendidikan agamanya pun sangat kurang, pergi ke kelas-kelas agama jauh sekali. Dengan pak saudaranya pun jumpa, hello brother. Dengan sepupu pun, hello brother. Dengan bapanya pun, hello brother. Semua dia belasah brother je. Ini mana tak ada ilmu lah. Ini yang membezakan. Ilmu pengetahuan itu adalah merupakan suatu ukur tara yang jelas bagi membezakan di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Ilmu lah. Itu ceritanya. Dan benda ini dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yastawil ladzina ya'lam hal yastawil ladzina yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah,
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Saya ulang balik ayat ni. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Maknanya jelas. Apa yang Allah SWT sebut tu jelas. Ini yang dia katakan tadi, bahawa ilmu pengetahuan merupakan satu ukur tara yang membezakan. Sebab apa tuan-tuan? Dengan ilmu inilah bagaimana kita nak memahami akan perkara ibadah. Kita ada kewajipan melaksanakan ibadah. Kewajipan kita kena buat, wajib buat. Tetapi kalau tidak ada ilmu tuan-tuan, bagaimana? Kerana ibadat ini ada ibadat yang bersifat umum, ibadat yang bersifat umum dan ibadat-ibadat yang bersifat khusus. Itu yang wajib kita kena buat, kita kena laksanakan. Seperti solat, puasa, zakat, umrah, haji dan sebagainya. Kalau solat, fardu 5 waktu, wajib tambah satu lagi, iaitu solat Jumaat. Yang ada hanya solat fardu 5 waktu, ditinggalkan Jumaat. Ini yang jadi masalah. Sebab apa? Antaranya ialah tidak ada ilmu. Sedikit saya jelaskan tentang peri pentingnya ilmu ini. Bagaimana kalau kita ada ilmu dan tidak ada ilmu. Sangat bermasalah kalau kita nak melaksanakan, nak memahami tentang perkara ibadat yang kita nak kerjakan. Tadi Allah Ta'ala dah jelaskan, memang jelas. Yang itu tidak boleh dipertikaikan. Perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Tuan-tuan, kita renung sikit. Kita jangan pergi jauh-jauh. Kita memahami apa yang kita faham di dalam diri kita tentang perkara yang berkaitan dengan ibadah yang kita wajib laksanakan. Contohnya sekarang ni nak puasa. Nak puasa ni tuan-tuan, kalau kita study, kalau kita bahaskan tentang perkara yang menjadi syarat sah puasa. Ini saya nak buat hubung kait dengan yang dikatakan orang yang faham ada ilmu dengan tak ada ilmu ni. Antaranya ialah Islam. Awak Islam? Ya, saya Islam. Ini antara syarat sah puasa. Awak mumayyiz? Dah mumayyiz atau belum? Mumayyiz. Kat sini dia confuse. Mumayyiz ni dia confuse. Mumayyiz ni apa? Awak dah mumayyiz? Dia nak jawab dia dah mumayyiz atau belum tu, dia macam tak confident. Walhal kalau kita tengok usia dekat 50. Ini yang maksud saya tadi. Beza di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, sangat bermasalah dalam perkara nak memahami tentang ibadah yang kita nak laksanakan. Apalagi kalau kita menceritakan tentang antara syarat-syarat sah puasa itu mesti suci daripada hadas dan nifas. Awak faham tentang hadas? Faham. Awak faham tentang nifas? Faham. Adakah kedua-dua perkara ini berlaku kepada awak? Ya. Lelaki tu jawab ya. Dia kata hadas pun berlaku kepada diri dia, nifas pun berlaku kepada diri dia. Dia main ya je. Masalah tuan-tuan. Tetapi kalau kita tanya dia, ada 2 hari yang di mana kita diharamkan berpuasa pada hari itu. Jangan nak tunjuk alim, jangan nak tunjuk hebat sangat nak berpuasa pada 2 hari ni. Dia boleh jawab, hari raya Aidilfitri, dia kata. Boleh. Dia faham. Tang tu dia faham. Dan hari raya Aidil Adha, 2 hari ni tak boleh. Itu jelas dia faham. Tapi tang perkara mumayyiz, dia confuse. Ini bukan saya cerita tuan-tuan, bukan saya cerita. Jadi yang saya nak jelaskan tadi, seperti mana yang dikatakan oleh Allah SWT, bagaimana bezanya antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui.
Begitu juga kalau kita nak bicarakan tentang syarat-syarat wajib puasa. Tuan-tuan, kita study sikit. Syarat-syarat wajib puasa antaranya Islam. Dan yang keduanya adalah mukallaf. Awak sudah mukallaf? Confuse dia. Mukallaf apa dia kata? Mukallaf apa? Mukallaf, masalah. Tuan-tuan, kita kalau belajar tentang bab tauhid, kita akan jumpa perkataan mukallaf. Kita nak belajar tentang bab fiqh, bab ibadat, kita akan jumpa juga yang berkaitan dengan mukallaf. Mukallaf ni apa, tuan-tuan? Apa yang kita faham tentang mukallaf? Siapa yang boleh jawab dengan betul mukallaf ni? Jadi masalah. Sedangkan perkara yang menjadi syarat wajib puasa, contohnya balik, berakal. Tanda-tanda balik pun dia confuse, tak boleh nak jawab dengan tepat. Awak dah balik? Mata dia tengok sana, tengok sini. Saya rasa saya dah balik. Saya rasa saya dah balik. Ini sedikit kita buat ulang kaji. Tentang perkara balik ni, kita nak nisbahkan tentang kedewasaan seseorang lah. Kalau lelaki dan perempuan. Kalau lelaki itu, kalau dia kata masuk umur 16 tahun, 17 tahun, dia masih lagi cakap dia ni belum balik, kita tak boleh terima, tuan-tuan. Itu last usia 15 tahun. Walaupun dia dah umur 16 tahun, walaupun dia mendakwa bahawa dia tidak ada tanda-tanda balik itu berlaku kepada diri dia, namun tetap jatuh hukum. Takkan ada sampai umur 16 tahun yang bagi lelaki ni. Kalau dia ngaku, dia kata saya dah 16 tahun tapi belum balik, lempangkan aja. Dah lempang, baru kita terangkan, baru kita sekolahkan dia. Baru nanti dia fokus. Kalau tak, nanti dia buat main-main. Jadi tentang perkara mukallaf ni pun ramai yang tidak faham dan tidak jelas. Bagaimana nak melaksanakan ibadah? Perkara tentang mumayyiz pun dia tak jelas, mumayyiz ni apa. Perkara yang berkaitan tentang mukallaf, adakah dia dah mukallaf ataupun belum, pun dia confuse. Balik, apa lagi dia confuse. Ini yang jadi masalah, tuan-tuan. Dan yang lagi kurang jelas begini. Apabila kita membicarakan tentang perkara-perkara wajib puasa, antaranya mestilah waras. Waras ni apa, tuan-tuan? Waras. Selalu kalau kita pergi kedai, pergi pekan, jumpa dengan kawan, waras pak, waras. Waras ni apa, tuan-tuan? Pun tak ramai yang faham dan jelas apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan waras ini. Jadi ini yang saya maksudkan, tuan-tuan. Bukan mudah kita nak memahami tentang satu perkara itu kalau tidak ada ilmu. Dah lah tak ada ilmu, tak nak pergi ke kelas, tak nak pergi belajar di masjid, di surau ataupun di mana-mana, berat hati nak pergi. Bagaimana nak faham? Oh, saya boleh baca pasal ada buku, saya boleh baca sebab ada kitab. Boleh faham ke? Kalau tidak ada siapa yang tunjuk, tak ada siapa yang pandu, boleh faham ke dengan membaca? Ini yang saya nak jelaskan tadi, yang dimaksudkan beza orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Seperti mana yang Allah SWT sebut itu memang betul. Sangat bezalah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Contohnya, tuan-tuan, kita ulang kaji sikit boleh ya? Yang berkaitan dengan ilmu ni. Sebab ialah bila kita bicara tentang ilmu ni terlalu luas, tuan-tuan. Terlalu luas. Kalau saya nak terangkan yang saya sebutkan tadi, nak ulangkan balik mukallaf. Mukallaf ni apa? Muslim ni apa? Are you Muslim? Ya, saya Muslim. Muslim ni apa? Muslim. Muslim apa masalah. Tahu menyebut betul, tetapi itulah dia. Masalah sebab apa? Kurangnya ilmu, kurangnya membaca, kurangnya hadir dalam majlis-majlis ilmu. Jadi satu masalah lah kalau kita nak memahami tentang perkara ibadah yang kita nak laksanakan.
dasar penentuan bagaimana nak menentukan seorang itu dah masuk had umur mukallaf ataupun belum pun dia tak tahu. Banyak lagi lah kalau saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Kita ambil beberapa contoh, boleh tuan-tuan sebab ia berkait rapat dengan ilmu ni. Sangat berkait rapat dengan ilmu seperti mana yang disebutkan oleh Allah SWT. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu jelas. Contohnya, awak seorang mukmin, ya saya mukmin. Mukmin ni apa? Mukmin ni apa? Dia tidak boleh menterjemahkan mukmin ni apa. Ni perkara-perkara yang kita lihat, yang kita dengar dan kita sebut di kalangan masyarakat kita. Seperti fasik. Boleh ke kita jawab dengan betul fasik ni apa? Tadi mukmin dah satu hal. Kalau orang tanya, awak mukmin? Mukmin. Apa tanda-tanda mukmin? Mukmin ni apa? Tak boleh jawab dengan betul. Fasik, tahu fasik? Fasik apa? Fasik. Dia tanya kita balik. Kita tanya dia tanya kita balik. Ini perkara-perkara yang memang biasa kita sebut tuan-tuan. Dan kita maklum perkara ini. Saya saja kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini sebab saya nak buat hubung kait dengan ilmu itu tadi. Beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Beza orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui. Mukmin pun tidak boleh dijelaskan dengan baik. Apalagi yang dikatakan fasik pun tak dapat dijelaskan dengan baik. Apalagi fajir. Fajir lagi lah jangan sebut. Fajir ni orang yang suka berbuat maksiat dan suka mengekalkan ciri-ciri kemaksiatan tu. Perkara yang saya sebut ni tuan-tuan adalah ditujukan kepada individu, bukan ditujukan kepada jemaah. Kalau jemaah seperti ahli sunnah, ahlul bait, itu ditujukan kepada jemaah. Yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan adalah perkara yang berkaitan dengan personality, yang dikaitkan dengan peribadi diri orang yang beramal itu. Mukmin peribadi orang, bukan jemaah. Awak mukmin? Adakah awak orang fasik? Adakah awak orang fajir? Mana ditujukan kepada individu. Individu orang yang beramal. Tak boleh dapat dijelaskan fajir ini apa. Kerana apa? Tidak ada ilmu. Begitu juga tuan-tuan dengan munafik. Munafik dia pandai sikit. Oh ini munafik. Bahkan dia tambah lagi. Ini munafik tulin. Ada wording belakang dia lagi tambah. Ini munafik tulin. Maknanya sumpah sumpit dia cakap dalam bahasa masyarakat kita, berpura-pura dalam Islam, dalam perkara yang berkaitan dengan keislaman ni, yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Dia boleh jawab munafik, ini munafik. Awak munafik. Oh, terus setuju je awak munafik je. Kan? Maknanya seolah macam dia jelas sangat. Dia jelas sangat dan dia faham sangat munafik ni apa. Begitu juga dengan murtad. Murtad dia jelas. Dia faham sikit. Bahkan ada yang faham banyak. Murtad sebut murtad aja, yang ada sampai cakap, biar aku bodoh, biar aku jahil, biar aku miskin, biar aku apa gedana, yang penting jangan sampai ke tahap murtad. Maknanya dia faham betul. Dia jelas. Maknanya jangan sampai ke tahap keluar daripada agama Islam. Begitu juga dengan kafir. Jelas. Dia boleh bayangkan kafir ni siapa, individu yang macam mana, dia boleh jelas. Itu ada ilmu. Yang dia katakan Muslim tadi, dia confuse. Dia kata saya Muslim. Tanya apa ciri-ciri Muslim, dia tak dapat nak menjawab dengan betul. Itu yang maksud saya tadi. Tuan-tuan yang saya muliakan lagi saya kasih, ilmu ini sangat penting. Bagaimana kita nak memaknai tentang perkara ilmu ini. Di dalam hal untuk memahami tentang ibadah, sama ada ibadat umum ataupun ibadat khusus, ilmu sangat penting tuan-tuan. Supaya kita tak tersasar,
supaya kita tak tersesat. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Banyak kelebihan dia. Kalau kita bila laluan kepada azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha la haula wala la haula wala quwwata la haula wala quwwata Allah Allah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung sedikit tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasih, apakah nilai ataupun kedudukan ataupun keistimewaan bagi orang-orang yang berilmu? Kita fahamkan sedikit di sini tuan-tuan. Orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang mempelajari, berusaha untuk memahami tentang suatu ilmu, akan diberi satu kedudukan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mereka-mereka ini akan didoakan oleh para malaikat. Ini yang pertama. Sebab tu orang yang berilmu ini diberikan satu kedudukan yang istimewa. Diberikan satu kedudukan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana para malaikat akan doakan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, manusia, di kalangan manusia akan sentiasa mendoakan dia juga. Ini orang yang berilmu. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang duduk di dalam majlis ilmu, yang mempelajari ilmu ataupun yang mendengar sesuatu ilmu, apalagi yang mengkaji tentang suatu ilmu,
khusus yang berkaitan dengan ilmu agama. Pertama, dia akan mendengar, dah tentu punya. Mendengar pun dapat pahala, dapat ganjaran. Dan kadang-kadang bukan saja dia mendengar, tapi dia mencatat. Tadi dapat pahala mendengar, ini pahala mencatat. Kemudian apabila dia mendengar, dia catat, dia faham apakah ilmu yang dibicarakan, apakah kupasan-kupasan hal yang berkaitan dengan ibadah, rukun, syarat dan sebagainya. Bila dia faham, dia jelas. Bila dia dengar, dia catat, dia faham, dia jelas, maka sudah barang pastilah individu ini jelas dan faham hal yang berkaitan dengan ibadah. Bahkan dia boleh membetulkan amalan-amalan diri dia yang salah selama ini, ataupun amalan-amalan dia yang tak cukup syarat dan rukun, dia boleh perbetulkan. Ini antara kebaikan orang yang berilmu dalam perkara yang berkaitan dengan sah, batal dan sebagainya. Bahkan bukan saja dia boleh membetulkan ibadat dia, dia boleh cantikkan ibadat dia, bahkan dia boleh menegur, memberi pandangan, berkongsi ilmu dengan orang lain. Ini kelebihan orang yang berilmu. Dan antara kelebihan orang-orang yang berilmu ni, nilai orang yang berilmu ni, ilmu ini tuan-tuan sebenarnya tidak boleh dicuri. Siapa yang nak curi ilmu? Ilmu ini tidak boleh dicuri kerana ia bersifat subjektif. Tetapi ilmu ini akan hilang. Ilmu akan hilang dengan asbab kematian seseorang. Jadi secara jelasnya Allah SWT tidak akan cabut ilmu daripada diri seseorang, yang mana seseorang itu Allah SWT telah menganugerahkan ilmu ke atas dirinya. Allah Ta'ala tak akan cabut ilmu yang telah diberikan kepada diri seorang hambanya. Akan tetapi ilmu yang ada pada diri individu yang diberikan oleh oleh Allah SWT itu, dia akan pergi meninggalkan diri orang itu setelah orang itu meninggal dunia. Itu dalam hadis ada disebutkan, maupun sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis sahih. Jadi orang-orang alim berpesan juga bagi mereka-mereka yang mempunyai banyak hajat. Bagi mereka-mereka yang mempunyai banyak hajat, kena rajin duduk dalam majlis ilmu. Kena rajin duduk dalam majlis ilmu. Kerana apa tuan-tuan? Majlis ilmu adalah merupakan satu majlis yang mentakzim, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentulah sekian para malaikat akan hadir dalam majlis-majlis ilmu, dan para malaikat ini akan mengamin dan mendoakan. Sebab tu orang alim kata, bagi orang yang ada hajat, yang banyak hajat, kena rajin duduk dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan para malaikat akan kabulkan, akan aminkan, akan doakan. Para malaikat akan bawa doa orang-orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, antaranya nilai kelebihan bagi orang-orang yang berilmu adalah sesiapa yang berusaha untuk menuntut ilmu pengetahuan, siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ke atas dirinya jalan-jalan keredaan, iaitu jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mudah saja. Antaranya kita belajar ilmu, duduk dalam majlis ilmu, dan yang paling penting kita minta dengan Allah SWT sehatkan diri kita dan istiqomahkan kita dalam usaha pencarian ilmu ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, banyak lagi perkara yang kita akan kongsikan pada sesi pengongsian akan datang lah. Masa pun dah cukup insyaAllah. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasih, insyaAllah lah kita tawakufkan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan
doa dan kerinduan. Mudah-mudahan jagalah kesihatan tuan-tuan. Mana-mana yang sakit, yang makan ubat on time, makan ubat tepat pada masanya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesihatan yang baik ke atas diri tuan-tuan, dapat jaga kesihatan diri, bahkan dapat jaga iman kita, sehinggalah kita bertemu pada sesi perkongsian ilmu pada masa yang akan datang. Begitu je tuan-tuan, doakanlah saya, mudah-mudahan saya sihat, dapat sama dengan tuan-tuan kembali semula dalam perkongsian ilmu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Bani'as samawati wal ard ya Zal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.